Selamat lemai serta selamat bertemu baru peningat. Dia tu kita benang mendiang siaran Radio Free Sarawak di tabur kami dengar online ba www.radiofreesarawak.org. Siaran tu megak tahu didengar ba semua platform media baru baka Facebook, TikTok, Instagram serta ba WhatsApp grup megak. Balap tinggal tahu bertelefon ngagai kami ba 013 551 5219. Aku nandok ya baru tinggal ba 013 551 5219. Kita tahu di interview kami tentang nama aja isu ya ke bisik kait ngau menua kita Malaysia, kelebih lagi tentang negeri kita Sarawak. Kita megak tahu nganjuk audio video ngagai kami dengan platform yang disebut aku tadi, Facebook Radio Free Sarawak, TikTok, Instagram serta WhatsApp. Jadi lemai itu aku Stanley Rentap, kami di Radio Free Sarawak sigi bisik bersiaran nintiang hari nyak metarik kita tahu ngelawak ngagai semua media tak ke platform media baru bala kami di Radio Free Sarawak dekat ngengkah ke konten-konten terbaru yang tentu bisa berguna nambah ke penemu kita. Ya, terima kasih ngagai menjadi kita Stanley Rentap. Lalu kita bertemu baru dalam program Radio Free Sarawak. Baka kelama itu. Ya, jadi baka selama aku mai kengau dekat mai kita mendiang ke rintai program. Jadi rintai program kita baka tu peninggal semua. Jadi kita akan ingat ke special rundown atau ke berkongsi ke penemu bukan yang menjadi kita Stanley Rentap berkenaan ke pasal undang-undang lompat parti ya. Jadi kita bisa ini benda itu dua ikut temuai ya, kita bisa dua ikut temuai maka kalau mai itu peninggal semua dalam program Radio Free Sarawak kita terubah ya, kita bisa bukan keban kita Bani Lasimbang ya. Jadi tu berkenaan ke pasal peramu perintah menua Sarawak ke dekat nambah kekuasaan. Jadi munyi ke Bani Lasimbang tu nambah kekuasaan tu tentu julati perintah menua Sarawak tu dekat ngagak mayu lagi dekat air ke besar. Jadi ampuh menua ante pia ya. Jadi kita mendak barandau ke seterusnya ke penudi lemah itu peninggal semua. Lepas tu berkenaan ke pasal tasah beh di menua baram ke seluruh nyadi sekumai ke musim penghujan. Jadi dia kita bisa berkangau ngosiko aktivis alam sekitar. Ianya Uncle John Bara. Jadi John Bara mega berkenaan ke perkara ke nyadi Batan Baram kelebih lagi menua tutu apuah tu ke selalu amat banjir. Dia John Bara madah tu tegal perintah lubah mak muta ke perkara tu ianya nyekat orang ke bambik ke kayu nak beradat. Tahu ke baduk mengeluar kelisian balai agi ngagi company ngambil kayu di menua pesisir. Leban makin kayu damai makin tanah tusul, dia ia boleh ngacau rampak benua lalu nyentuk kampung beh sueh menjadi di Batam Baram dia tu. Jadi pihak mega patut nanam kayu mayu lagi ya, kayu ke patut ditanam, kayu ke menyana, ukai kayu ke Singapura menyu ya. Jadi tu meh Siti Hari Pramu Hari John Bara ke bisa jadi ke temuai dalam program Radio Free Sarawak kita bakal kelma itu. Ya, jadi pendengar semua lebih kurang kenyak rintai program kita bakal kelma itu. Jadi kita terus ngagai bilik Radio Free Sarawak boleh ngau rana-rana sikit-sikit ngau menjadi kita Stanley Rentap lalu selama mendengar ke program Radio Free Sarawak. Salam sejahtera saudara, kita bertemu lagi hari ini hari Selasa 10 Mei 2022. Anda bersama dengan saya Stanley Rentap dalam siaran Radio Free Sarawak yang boleh anda ikuti secara online di podcast kami Radio Free Sarawak. Kami di Radio Free Sarawak sentiasa membawakan berita-berita terkini dan juga isu-isu hangat yang mungkin pada setengah pihak tidak begitu penting, tetapi fokus kami ingin memberi maklumat terkini kepada anda supaya kita dari hari ke hari akan terus mendapat ilmu pengetahuan
dan dengan ilmu pengetahuan itu kita akan dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita sedia maklum saudara bahawa rang undang-undang anti lompat parti sedang giat disediakan oleh pihak kerajaan, dan kita sedia maklum bahawa sebelum ini pihak kerajaan begitu berahsia berkaitan dengan draft rang undang-undang ini. Tetapi setelah ditekan oleh beberapa pihak, khususnya kumpulan pendesak reformasi pilihan raya bersih dan adil atau bersih, saudara Thomas Fan memberitahu kita bahawa pihak kerajaan bersedia mendengar cadangan daripada orang ramai, dan cadangan-cadangan itu harus dihantar kepada jawatankuasa pilihan khas berkaitan dengan rang undang-undang anti lompat parti ini sebelum 9 Mei. Dan sebentar lagi saya akan membacakan beberapa cadangan daripada pihak berkepentingan. Tetapi kita harus sedia maklum saudara, kita harus mengetahui bahawa kenapa undang-undang anti lompat parti ini sangat penting. Sudah tentulah kenapa ia penting, kerana Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi inginkan supaya setiap kali pilihan raya yang diadakan, parti yang menang harus diberi tanggungjawab, harus diberi hak, harus diberi amanah untuk mentadbir negara kita sekurang-kurangnya penggal yang mereka menang, dan tidak harus ada pihak yang cuba mensabotaj mereka melalui pintu belakang dengan cara melompat parti. Perkara ini telah berlaku. Pakatan Harapan telah memenangi pilihan raya umum ke-14 2018, tetapi dikhianati oleh rakan dan lawan sehingga tumbangnya Pakatan Harapan setelah memerintah 22 bulan. Dan kita dimaklumkan bahawa kerajaan sekarang dan juga bersama dengan pihak pembangkang berusaha untuk menyediakan rang undang-undang anti lompat parti ini sebelum pilihan raya umum ke-15 diadakan. Baik, berikut antara 7 soalan yang dikemukakan oleh orang awam untuk memantapkan draft cadangan rang undang-undang anti lompat parti ini sebelum ia dibahaskan di Dewan Rakyat. Soalan pertama, sama ada pelaksanaan peruntukan melarang ahli Dewan Rakyat daripada melompat parti harus mempertimbangkan untuk menghadkan pindaan kepada perlembagaan persekutuan sahaja, atau patutkah ia termasuk penggubalan akta tertentu juga. Kedua, sama ada ahli parlimen bebas perlu tertakluk kepada peruntukan yang menyekat ahli parlimen daripada bertukar parti. Ketiga, sama ada ahli Dewan Negara perlu tertakluk atau dipertimbangkan peruntukan yang menyekat ahli parlimen daripada bertukar parti. Keempat, sama ada munasabah untuk menganggap penyingkiran seseorang ahli parlimen boleh oleh partinya dianggap sebagai bertukar parti dan kerusinya dikosongkan. Kelima, sama ada ahli parlimen yang menggunakan lambang parti lain semasa pilihan raya dikehendaki menjadi ahli parti tersebut. Contohnya kita lihat semasa PRU ke-14, Pakatan Harapan menggunakan lambang parti PKR, dan jika ia, adakah tindakan itu dianggap sebagai menukar parti dan kerusinya dikosongkan. Keenam, sama ada ahli parlimen yang meninggalkan partinya dan menjadi ahli parti lain dalam gabungan yang sama dianggap sebagai menukar parti dan perlu mengosongkan kerusinya, dan sama ada ahli parlimen yang meninggalkan partinya dan menjadi ahli parti lain dalam gabungan yang berbeza dianggap sebagai menukar parti dan perlu mengosongkan kerusinya. Dan yang ketujuh, sama ada peruntukan untuk menyekat lompat parti dikenakan ke atas ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi ini antara soalan-soalan yang dikemukakan oleh orang awam terhadap jawatankuasa pilihan khas yang meneliti secara teliti dan mendalam segala persoalan yang berkaitan dengan undang-undang anti lompat parti. Apapun keputusannya saudara, kita mengharapkan satu rang undang-undang yang lengkap yang mampu menyekat mana-mana pihak yang ingin melompat parti, dan sehingga menjejaskan pihak yang menang sepatutnya mentadbir. Tetapi sekiranya ini terus berlaku, pihak yang kalah dalam pilihan raya juga tiba-tiba mendapat kuasa,
dan ini menjejaskan keyakinan rakyat terhadap demokrasi dan kita tak mahu ini berlaku lagi. Dan hari ini seluruh rakyat Malaysia mengharapkan Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang dapat menggubal satu akta anti lompat parti yang memberi keyakinan semula kepada rakyat Malaysia sebelum kita memangkah undi pada pilihan raya umum ke-15. Sekian saudara, kita bertemu lagi malam besok. Audio Jungle. Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, para pendengar sekalian, sekali lagi ke udara bersama saya ialah Bani Lasimbang. Boleh dikatakan seorang yang pakar renewable energy. Ya, isu mengenai hari ini adalah mengenai kenyataan media yang dikeluarkan oleh Premier Sarawak iaitu Abang Jo mengenai renewable energy. So, terlebih dahulu kita maklumkan saudara Bani. Ya, halo Bani. Halo, bagus. Kabar baik. Ya, Abang ni mengenai kenyataan media yang dikeluarkan oleh Premier Sarawak itu Abang Jo semalam, di mana Abang Jo mengatakan negeri Sarawak dianggap adalah satu negeri ataupun state is a rising tiger di dalam bidang renewable energy dan membuka ruang untuk membantu industri tradisi menjadi lebih mampan. Dan ini adalah 10 tahun strategi pelan pembangunan selepas COVID-19 dan dia juga adalah satu blueprint dalaman untuk reshape ekonomi Sarawak. So, apakah pendapat saudara Bani? Ya, pertama sekali saya rasa dari segi usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Sarawak itu sebenarnya satu usaha yang baik. Apabila kita sekarang ni sebenarnya berdepan dengan isu perubahan iklim, itu climate change. Ya. Jadi memang itu adalah satu strategi yang dilakukan kerana kita mau melihat pertama sekali kerajaan-kerajaan untuk tidak memusatkan pelaburan kepada industri ekstraktif lah seperti minyak dan gas dan juga kayu balak. Jadi ini sebenarnya satu pendekatan yang bagus. Cuma apa yang boleh menjadi kebimbangan saya adalah dari segi kemapanan keseluruhan plan pembangunan tersebut. Yang menyatakan di sana juga ada membimbangkan kerana mereka mengatakan Sarawak ini sungguh pun adalah negeri yang paling besar menggunakan tenaga boleh diperbarui renewable energy itu daripada sumber hidro lah. Cuma saya ingin membawa di sini isu tentang apa maksud renewable energy dan juga adakah hydropower yang khususnya yang berskala besar mega ini adalah betul-betul mapan atau tidak. Jadi ini sebenarnya masih banyak diperdebatkan kerana sungguh pun dari segi pembebasan gas rumah hijau daripada penjanaan hydropower itu memang bagus, tetapi dari segi penjanaan itu kalau dia datang daripada mega dam ataupun empangan besar ni sebenarnya banyak kajian-kajian telah menyatakan bahawa sebenarnya tidak berapa tepat lah sebab apabila kita membuat bendungan ataupun empangan ini hutan-hutan yang akan ditenggelami itu sebenarnya dalam masa 1 hingga 3 dekad 30 tahun lamanya akan membebaskan gas metana akibat daripada perebutan bahan-bahan organik yang telah ditenggelami air itulah. Jadi ini menunjukkan bahawa sungguh pun dari segi nama dia hydropower itu adalah satu sumber tenaga yang boleh dikatakan low emission, tetapi kalau kita melihat dari segi emisi akibat pelepasan gas metana daripada kawasan yang diempang itu memang ada isu alam sekitar. Dan saya rasa ini sangat penting masyarakat tahu bahawa sungguh pun bagus usaha negeri Sarawak ini, tapi kalau strategi itu adalah berdasarkan dengan membina lebih banyak empangan, sebenarnya ini defeats the purpose. Dia adalah
mungkin daripada masa lama lebih panjang, sebenarnya akan membuat pembebasan gas rumah hijau juga. Jadi tidak seberapa tepat lah. Tetapi apa yang saya nampak adalah strategi yang sepatutnya dibuat oleh Kerajaan Negeri Sarawak adalah untuk meningkatkan lagi kepelbagaian dari segi sumber tenaga boleh diperbaharui ini, itu renewable energy inilah. Jadi saya harap strategi untuk tenaga ini hanya tidak terhad kepada tenaga seperti mega dam lah. Kalau boleh, saya ingin melihat lebih banyak tenaga solar, biomass, dan juga ada banyak dipetik dalam kenyataan Premier Sarawak itu menyatakan bahwa hidrogen sebagai satu bahan api alternatif yang baru. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang saya rasa perkembangan yang bagus. Cuma dari segi infrastruktur untuk perkembangan teknologi hidrogen ini memang masih dalam peringkat awal lah. Jadi tidak pasti sejauh mana ya teknologi ini akan membawa kita untuk membawa teknologi hijau ini dapat dikembangkan dengan lebih mendalam lah. Para pendengar, itu tadi penjelasan daripada saudara Bani Lasimbang, seorang yang boleh dikatakan pakar renewable energy lah, mengenai isu renewable energy yang akan dipertengahkan oleh di negeri Sarawak. Dan dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada Bani. Ya, okey. Okey, thank you. Sama-sama. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, salam sejahtera dan bertemu kembali kita saudara di siaran Radio Free Sarawak edisi online. Dan sejak musim hujan beberapa hari ini di mana di kawasan Tutuh Hapu Baram di Long Lelang telah dibanjiri yang begitu dahsyat sekali. Dan ini sering berlaku bukan hanya di Long Lelang, tetapi kalau kita cakap tentang Baram, Baram terkenal dengan kebanjirannya. Jadi apakah masalahnya dan bagaimana kehidupan orang di sana? Mereka yang bercucuk tanam dan mereka yang bersawah, berkebun dan sebagainya yang ditenggelami air. Dan kenapa kerajaan tidak bersungguh-sungguh mencari penyelesaian terhadap perkara ini? Adakah sebab-sebab banjir yang sering berlaku ini oleh kerana pembalakan yang sering berlaku, yang dibiarkan dan diberikan lesen pembalakan oleh kerajaan kepada kroni-kroni untuk mengambil pembalak di Ulu Baram? Mari kita pendengarkan apakah pendapat daripada seorang anak jati Baram, iaitu uncle kita John Bara mengenai perkara tersebut. Jadi kita persilakan saudara ataupun Uncle John Bara di talian untuk memberikan ulasan beliau. Teruskan Uncle John. Terima kasih Radio Free Sarawak. Jadi hal yang begini sudah banyak kali berlaku, kalau tidak 2, 3, 4 kali banjir sudah di Baram sana. Lagipun kerajaan tidak buat research ataupun kajian mengapa dia always flooded, dia selalu banjir sampai rumah-rumah panjang. Adapun makanan dimatikan ayam apa. Ini pun tidak ada buat research yang berapa yang sudah yang berlaku ini. Jadi banjir yang berlaku ini bukan dia dari mana, memang dia dari logging, dari pembalakan yang sudah teruk di Baram sini. So kalau tidak ada kayu besar, memang tidak dapat tahan itu air lagi. Memang dia banjir tiap tahun. Ini tahun banjir lagi. Tahun dulu tu berapa kali banjir sudah. Tapi banjir itu pun kalau tidak ada buat kajian, tidak ada tim mesti membuat kajian. Mengapa? Mesti stop logging dulu. Stop logging. Ataupun stop isu kasih PL company besar untuk buat kelapa sawit. PL kelapa sawit itu. Baru ada apa tu? Baru ada satu penyelesaian. Kedua lagi, memang polisi forest ataupun government mau tanam kayu tu.
Tanam kayu yang sembola. Tanam itu kayu, mana tempat itu tebang, tanam kayu. Kayu tersebut jangan tebang lagi. Takut jaga banjir. Bukan banjir saja, banyak masalah. Erosion yang kuat. Sampai rumah ditutup sana kena anyut. Anyut apa tu? Lanting, rumah ranting kan, anyut. Orang yang ada store sana, anyut juga. Ini satu yang sudah berlaku. Ada rumah yang tiap-tiap tahun kena banjir. Tapi tidak dapat menyelesaikan hal ini. Bagaimana semua duit. Macam Lok Panai ya. Kalau hari banjir, banjirlah dia. 10 kali banjir satu tahun, 10 kali juga Lok Panai itu banjir. Mana tahan itu macam. Itu satu. Yang makanan lagi. Walaupun makanan sudah hampus ataupun mati. Jadi kasih bantuan pun tak ada guna. Kasih bantuan bukan cukup makanan tu. 1 put, 2 put sardin. Setengah kilo gula. Sudah tu 2-3 bungkus mie. Bukan belanja 1 bulan tu. 1 hari habislah. So, government ataupun kerajaan mesti tengok yang dalam punya. Ini perkara yang kuat menusahkan rakyat ini. Itu yang saya punya pikiran lah. Ya, baik. Jadi walaupun agak singkat tetapi begitu bermakna ya Uncle John, kerana pembelakan ini yang kita tekankan supaya pembelakan ini harus dihentikan serta-merta dan penanaman pokok tersebut harus dijalankan berskala besar, penanaman pokok oleh forestry dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di mana lori-lori balak yang mengangkut balak daripada Baram, yang kecil pun diorang kebas, apatah lagi yang besar. Ya, betul macam dikatakan. Kalau sapu blok, reti itu sapu blok, kebas semua itu. Kecil, besar, dia ambil semua itu kayu itu. Itulah macam Pengguam ataupun ex-candidate PKR Roland Engan. Should be zero logging dalam Bram. Zero logging. Zero logging pun itu yang kita mau. Kedua, tanam kayu yang semula jadi. Kalau dia merantik, tanam merantik. Jangan tanam yang kayu yang tidak ada guna itu. Ke sinatri kah? Dia pun tidak tahu tu. Kalau dia merantik. Kalau dia belian, tanam belian. Kalau dia kapur, tanam kapur. Itu yang kayu yang asal dalam hutan punya itu dapat tahan air banjir tu. Jadi dengan itu Uncle John, terima kasih kerana sudi untuk memberikan pendapat mengenai masalah banjir di Baram ya, dan kita haraplah ya kerajaan akan menitik berat akan masalah rakyat di Baram, hentikan pembelakan dan kuatkan lagi penanaman pokok semula supaya ini akan menghentikan masalah banjir di Baram. Dengan itu terima kasih Uncle John. Hingga kita jumpa lagi di siaran yang akan datang daripada Radio Free Sarawak. Terima kasih Uncle John. Terima kasih. Baik. Okey. Yang ngerana ke penudi interaksi pendengar semua kena ujian ke program kita bakal kelemah itu. Jadi agak kita berluadian ke dekat berkongsi kami penusah kini ya. Kita tangannya ke WhatsApp kita agak kami ber-013-5515-219 Radio Free Sarawak. Jadi ngaki kita kebukai ke ngasuh kami maca kini nama penusah kita tahu nganjung ke serbana kita lalu kami boleh macanya dalam program Radio Free Sarawak ke 9 3 hari dalam seminggu hari 2 ngaki hari 4. Jadi ngatu maka ngau bulai ngau menjadi kita sendiri rentam ibu lenti serta wakil kerja Radio Free Sarawak. Mari selamat berserak dulu lalu kita dekat bertemu baru pergilah. Laban 9 Radio Free Sarawak semua tahu jaku. Mupok kami. Bye bye.